Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada petang ini, pada tengah hari ini, untuk sama-sama kita melaksanakan tugas dan juga tanggungjawab kita sebagai hamba kepadanya. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ. Yang bermaksud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu semua, kata Nabi, akan mengikut jalan orang-orang yang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga kan jika orang-orang yang kalian ikut itu masuk ke lubang dhab, yakni lubang biawak yang sempit sekalipun, pasti kamu akan turut mengikutinya. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani? Sahabat tanya Nabi, apakah yang kamu maksudkan itu ya Rasulullah, Yahudi dan Nasrani? Lalu baginda berkata, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarahkan hadis ini di dalam kitab Syarah Muslim ala An-Nawawi pada juzuk yang kedua muka surat 219, Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahawa yang dimaksudkan dengan shibr, yakni sejengkal, dan zira' sehasta, serta lubang dhab adalah permisalan terhadap tingkah laku dan cara hidup kaum muslimin yang begitu serupa dengan tingkah laku yang Yahudi dan juga Nasrani, dari segi mengikuti mereka dalam hal-hal kemaksiatan, begitu juga perkara-perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ini syarah yang disyarahkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Nabi SAW sebut kepada kita sejak 1400 tahun yang lalu bahawa kita akan terpengaruh dengan cara hidup umat-umat yang terdahulu, sikit demi sikit, sikit demi sikit, sikit demi sikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kan kalaulah mereka ni buat benda-benda yang tak patut sekalipun, buat perkara-perkara yang tidak sepatut, yang huduh, yang buruk sekalipun, nescaya ada di kalangan kita yang akan mengikut jejak langkah mereka, akan buat seperti mana yang mereka buat.
Lalu sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah umat-umat dahulu yang kamu maksudkan itu ialah Yahudi dan Nasrani? Nabi kata, siapa lagi kalau bukan mereka? Hari ini kita melihat realitinya. Apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani itulah yang dianggap perkara yang baik, dianggap perkara yang moden, dianggap perkara yang mengikuti peredaran zaman dan sebagainya. Sehingga kan kalau mereka buat benda-benda yang tak sepatutnya sekalipun, maka tetap dipandang baik oleh orang-orang yang terpengaruh dengan mereka. Sebab itulah dalam ayat yang kita baca di dalam khutbah tadi, Allah Subhanahu wa taala jelas menunjukkan kepada kita, mengisyaratkan kepada kita bahawasanya mereka ini tidak akan reda, tidak akan duduk diam, tidak akan berpuas hati dengan kita orang Islam sampai bila-bila pun. Allah kata, walan tarda, sekali-kali tidak akan meredai angkal Yahudu walan Nasara, Yahudi dan Nasrani. Yahudi, Nasrani sekali-kali sampai bila-bila pun. Allah guna kalimah lan, Allah nafikan dengan lan. Lan maknanya nafi itu sampai bila-bila, litta'bid. Sampai bila-bila pun Yahudi, Nasrani takkan senang hati dengan kamu wahai Muhammad. Begitu juga umat kamu, sehinggalah hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu mengikut jejak langkah mereka, agama mereka, sehinggalah kamu jadi seperti mereka. Beritahu kepada mereka petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Ikut agama Islam, apa yang diajak oleh agama Islam itulah yang betul. Ini apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita. Sebab itulah hari ini kita tengok banyak benda. Apabila dianjurkan oleh orang-orang Yahudi, Nasrani, ini kita lebih-lebih lagi anak-anak muda kita lah, yang terpengaruh dengan ajaran mereka melalui media sosial dan sebagainya, mudah sangat terikut. Kita pula tidak menyekat benda-benda ni. Kita hidangkan lagi dan kita permudahkan lagi anak-anak muda kita untuk mari ke tempat-tempat yang macam ni. Kan? Jemput mereka mari, buat konsert menyanyi, himpun anak-anak muda laki-laki dan perempuan, bercampur di antara laki-laki dan perempuan. Semayang tak tahu kok mana. Kan? Dengar cerita kata daripada pagi lagi, beratok tunggu dah semata-mata nak sambut kumpulan rock penyanyi yang mereka suka, yang mereka idam-idamkan, yang mereka puja. Kalau bab ibadat ni dia tak jadi lagu tu. Semayang Jumaat ni mari, dekat-dekat nak semayang dah baru mari. Kan nak habis khutbah baru mari. Tapi dalam bab kemaksiatan ni, kita awal nak tunjuk kata kita ni semangat. Sebab apa? Sebab benda tu kita permudahkan. Sepatutnya kita bagi payah benda-benda ni, buang. Jangan duk hidang kepada masyarakat. Walaupun kita tak pi, tapi kita yang menganjurkan benda ini, sama dengan kita melakukannya dosa. Benda-benda maksiat. Walaupun dibuat dalam keadaan aman, tak ada tumbuk, tak ada kacau bilau apa semua, tak, bukan bermaksud benda tu diharuskan dengan alasan tu. Benda yang bercanggah dengan agama, percampuran bebas di antara laki-laki dan perempuan. Sebab tu Nabi larang kita buat satu benda yang mana benda itu kalau benda jahat kita buat diikuti oleh orang lain. Kita mendapat dosa orang yang buat tanpa dikurangkan walau sikit pun. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man da'a ila huda, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. La yunqasu dhalika min ujurihim syai'an." Atau la yanqusu min ujurihim syai'an. Wa man da'a ila dalalatin kana alaihi minal ithm mislu athami man tabi'ahu. La yanqusu dhalika min athamihim syai'an. Nabi kata siapa-siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk, perkara kebaikan, perkara ma'ruf, kalau kita ajak orang, kalau kita anjurkan satu program atau anjurkan satu benda yang baik, kita ajak orang mai buat kebaikan, kita ajak orang kepada kebaikan, kana lahu minal ajri, baginya pahala seumpama pahala yang diberikan orang yang mengikuti akan dia tadi ni. Kita ajak orang buat baik, orang mari buat kebaikan, kita dapat pahala orang buat baik tadi ni. Orang buat baik tadi dia dapat pahala, kita juga dapat pahala.
Sebab apa? Sebab kita yang menganjurkan program kebaikan tadi ni. Kita yang ajak kepada kebaikan tadi ni. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Tidak dikurangkan pahala daripada orang yang buat kebaikan tu walau sedikit pun. Allah tak ambil pahala mereka. Kita ajak orang buat baik. Orang tu buat baik, dia dapat pahala. Allah beri pula pahala sama banyak macam dia dapat, tanpa dikurangkan pahala dia walau sedikit pun. Allah bagi kat kita pasal apa? Pasal kita yang menganjurkan program kebaikan dan benda-benda baik tadi ni. Lepas tu ajak orang buat baik. Yalah, kadang-kadang buat baik ni, ajak orang buat baik bukan nak dapat crowd yang ramai seperti mana ajak benda-benda jahat ni. Ajak buat kebaikan. Benda baik, kita dapat pahala sama. Dan Nabi kata, wa man da'a ila dhalalah, siapa yang ajak manusia kepada kesesatan, maksiat, dosa dan sebagainya. Benda tak ada, kita lah buat bagi ada. Jemput, panggil mai, rimpun orang seluruh Malaysia pakat mari, bercampur di antara laki-laki dan perempuan. Semayang kah tidak kita pun tak tahu. Semua tu kata Nabi SAW, kana alaihi minal ism. Bagi orang yang menganjurkan, yang mengajak kepada kejahatan, kesesatan tadi, dosa. Walaupun dia tak pergi, mungkin dia anjur dia. Dia tak pergi pun. Dia anjur. Orang main, orang buat. Orang dapat dosa. Sebab benda tu benda maksiat. Dia yang anjur tadi pun dapat dosa juga. Dosa seumpama mana orang yang melakukan perbuatan maksiat tadi ni. Bayangkan. Kalau puluh ribu, ratus ribu, jenuh tanggung dosa di akhirat nanti. Pasal dia puncak. Kalau dia tak buat, orang tak main. Kalau dia tak beri kebenaran, orang tak main. Kan? Kadang-kadang kebenaran tu kita melalui tanda tangan saja, kita sign. Tapi tanda tangan kita tu, dengan kuasa yang kita ada, membenarkan program tu berlangsung. Maksiat. Maka Allah, Nabi kata apa? Kana alaihi minal ismi. Ke atasnya dosa, mislu asami man tabi'ahu. Seumpama dosa orang-orang yang mengikut program-program kesesatan yang dianjurkan oleh dia tadi ni. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Tak kurang daripada dosa-dosa mereka walau sedikit pun. Lepas tu soal ni balik kepada agama lah tuan-tuan. Balik kepada sifat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ni jenis orang yang takut kepada Allah, kita takkan buat benda-benda yang kita tahu benda-benda itu bercanggah dengan kehendak agama. Lebih-lebih lagi ketika mana kita berkuasa, kerana kuasa kita itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi ketika mensyarahkan sepotong hadis riwayat Muslim yang maknanya hampir sama. Ya Nabi SAW sebut, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Hadis yang maknanya lebih kurang sama. Nabi kata barang siapa yang memulakan satu pekerjaan yang jahat, dia yang mula buat satu benda hak maksiat, benda jahat, belum tu tak ada, dia mula, maka diikuti oleh orang-orang lain melakukan kejahatan yang dia mula, maka ke atasnya dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya, orang yang melakukannya, tanpa dikurangkan dosanya walau sedikit pun. Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini dalam syarah An-Nawawi ala Muslim, dia kata apa? Disunatkan kita membantu kepada perkara-perkara yang baik. Kalau benda tu benda baik, sunat kita bantu dalam apa jua bentuk kebaikan pun. Dan haram membantu kepada perkara kemungkaran. Kalau benda tu benda mungkar, benda yang bercanggah dengan perintah agama, agama tak bagi, kita haram membantu dia dalam bentuk apa jua pun. Sokongan kita, bantuan keuangan kita, tenaga kita, masa kita, buah fikiran kita. Jangan libatkan diri kita. Kalau benda tu benda haram. Sesiapa, kata Imam Nawawi, sesiapa yang memberi petunjuk kepada kebaikan, maka akan diberi ganjaran seperti mana orang yang mengamalkannya sehingga hari kiamat. Kalau kita tunjuk orang kepada benda baik, dia buat kebaikan, dan kebaikan itu berterusan walaupun kita dah mati, Allah beri pahala kepada kita sehinggalah hari kiamat.
Begitulah juga sebaliknya. Sesiapa yang memberi petunjuk kepada kemungkaran, maka akan mendapat balasan dosa seperti mana orang yang melakukannya sehinggalah hari kiamat. Kalau kita ajar orang, kalau kita ajak orang buat benda maksiat, benda dosa, kita buat satu benda, tiba-tiba benda tu kekal, kita mati dah. Mari orang generasi lepas pada kita duk buat lagi, diwarisi. Dosa tadi kekal sehinggalah kepada hari kiamat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Sebab tu fikir banyak-banyak. Itu Allah sebut dalam Quran, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Yasin selalu kita duk baca, cuma kita ni tak ambil faham makna dia. Allah kata sesungguhnya kami menghidupkan yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, kami tulis apa yang mereka buat. Wa atharahum, dan kesan-kesan yang mereka tinggal. Kesan hak kita tinggal tu. Kalau baik, pahala. Kalau jahat, kita tinggal kesan jahat, maksiat, benda hak yang canggah dengan agama, dosa lah sampai bila-bila. Kan? Tu kita baca sejarah bagaimana pembunuhan Habil dan Qabil. Siapa yang bunuh Qabil tak? Dia yang memulakan pembunuhan yang pertama atas muka bumi ni. Nabi kata tidak ada satu nyawa yang ditumpahkan, darah yang ditumpahkan secara zalim. Tidak ada satu jiwa yang dibunuh secara zalim atas muka bumi ini sampai hari kiamat, melainkan ke atas Qabil dosa. Dia kena tanggung juga bahagian daripada dosa. Pasal apa? Pasal dialah orang yang memulakan pembunuhan secara zalim atas muka bumi ini. Wa na'udzubillahi min dzalik. Itu beringat kita nak buat satu benda. Buat benda-benda yang memberi manfaat dan bukannya benda yang boleh memberi mudarat kepada masyarakat, agama lebih-lebih lagi. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya menyatakan, orang yang menanggung dosa yang diajarinya sehingga ke hari kiamat adalah orang-orang yang masih belum bertaubat di atas dosa-dosanya itu. Jadi masih ada peluang kalau seandainya kita buat satu benda, kita tinggal benda tu tiba-tiba diikuti oleh orang lain, cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatan kita tadi ni. Hadirin muslimin, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita lebih-lebih lagi orang-orang yang memiliki kuasa dan pemerintahan perlu memikirkan perkara yang mendatangkan kebaikan pada masyarakat, suburkan. Tapi kalau perkara-perkara itu perkara yang mendatangkan kemudaratan dan juga kemaksiatan dalam masyarakat, maka hendaklah kita sekat dan kita halang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Bertolong-tolonganlah kalau seandainya perkara itu perkara yang baik dan perkara yang membawa kepada ketakwaan kita kepada Allah, dan jangan sekali-kali kamu bertolong-tolongan pada perkara-perkara yang ism, dosa, dan juga perkara-perkara yang melampau maksiat dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah pada petang ini memberi manfaat pada kita bersama insya-Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.